Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kami ingin membincangkan satu skandal bola sepak yang telah mengejutkan seluruh Malaysia pada tahun 1994. Hal ini adalah kerana insiden ini telah melibatkan elemen rasuah dalam arena bola sepak. Rasuah merujuk kepada amalan tidak sah atau tidak bermoral di mana seseorang menerima atau memberikan sesuatu yang bernilai seperti wang, hadiah atau layanan sebagai ganjaran untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang yang memegang kuasa atau tanggungjawab. Rasuah boleh berlaku di pelbagai peringkat sama ada di peringkat individu, organisasi maupun peringkat kerajaan. Dalam skandal bola sepak yang berlaku pada tahun 1994, keputusan perlawanan dalam kejohanan bola sepak tempatan Piala Malaysia dan Liga Perdana telah dimanipulasi oleh pelbagai pihak untuk mendapati keuntungan peribadi. Contohnya, tawaran wang. Kes ini telah menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap bola sepak Malaysia. Selain itu, insiden tersebut telah menimbulkan persoalan terhadap integriti industri sukan di negara ini. Terdapat pelbagai pihak yang terlibat dalam skandal bola sepak yang berlaku pada tahun itu. Antaranya, lebih daripada 100 pemain bola sepak dan jurulatih telah disiasat kerana disyaki terlibat dalam pengaturan perlawanan. Selain itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia juga terlibat dalam kes tersebut. Organisasi tersebut telah memberi gantungan seumur hidup kepada beberapa pemain bola sepak. Di samping itu, Badan Pencegah Rasuah BPR yang dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM pada hari ini juga terlibat dalam kes tersebut. BPR telah menjalani siasatan secara terperinci terhadap skandal rasuah tersebut. Terima kasih Yiching. Jadi sekarang, marilah kita membincangkan faktor-faktor berlakunya skandal bola sepak 1994 ini. Antara punca utama skandal ini adalah gaji. Antara punca utama skandal ini adalah gaji pemain yang rendah. Walaupun mereka beraksi di peringkat tertinggi, imbuhan yang diterima tidak setimpal. Situasi ini menyebabkan ramai pemain muda terpengaruh dengan tawaran wang daripada pihak ketiga terutamanya sindiket perjudian. Faktor kedua ialah kelemahan sistem pemantauan dan penguatkuasaan. Pada masa itu, tiada teknologi canggih atau badan khas untuk memantau perlawanan. Akibatnya, pihak tidak bertanggungjawab dapat beroperasi tanpa disedari. Faktor ketiga ialah pengaruh besar sindiket perjudian, termasuk dari luar negara. Mereka sanggup menawarkan rasuah dalam jumlah yang besar demi mengawal keputusan perlawanan untuk kepentingan pertaruhan. Selain itu, sikap tamak segelintir pemain dan pegawai turut menyumbang. Mereka sanggup menggadaikan maruah dan kepercayaan penyokong demi keuntungan peribadi yang cepat. Faktor kelima ialah tekanan untuk menang dan mengekalkan kedudukan dalam liga. Sesetengah pasukan mengambil jalan pintas, membuka ruang kepada pengaturan perlawanan oleh pihak berkepentingan. Faktor terakhir ialah ketiadaan perlindungan terhadap pemberi maklumat. Ramai yang tahu tentang kegiatan ini tetapi takut untuk melapor kerana bimbang dikenakan tindakan atau disisihkan. Sebagai kesimpulan, skandal ini berpunca daripada gabungan pelbagai faktor seperti gaji rendah, pengaruh sindiket, kelemahan penguatkuasaan dan sikap tamak. Pihak berkuasa perlu melakukan reformasi menyeluruh dan mengekalkan usaha berterusan untuk memastikan integriti sukan negara terpelihara. Hanya dengan itu, maruah bola sepak Malaysia dapat dipulihkan.
Terima kasih Yuheng. Sekarang saya akan membincangkan proses dan tindakan yang dikenakan. Skandal bola sepak ini telah menimbulkan perhatian pihak berkuasa dan kesan buruk skandal rusuh tersebut kepada masyarakat. Seperti yang disebut oleh Hazel tadi, terdapat lebih daripada 100 pemain dan jurulatih bola sepak telah ditahan dan disoal siasat oleh pihak berkuasa. Kesannya, sebanyak 58 individu termasuk pemain dan pegawai digantung antara 1 hingga 4 tahun oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Selain itu, 21 individu dipecat daripada jawatan kuasa mereka dalam FAM. Beberapa pemain yang terlibat dikenakan penggantungan seumur hidup dan dilarang bermain dalam semua kejohanan yang dikenali oleh FAM. Namun begitu, dalam penilaian semula oleh FAM pada tahun 1995, terdapat 21 orang pemain yang tidak mempunyai bukti yang mencukupi telah dibebaskan. Menurut hasil siasatan, mereka tidak terlibat secara langsung dalam rasuah ataupun disait secara salah dalam gelombang awal tindakan. Pada tahun 2016, Jawatan Kuasa Integriti FAM membentangkan laporan mesyuarat berkaitan permohonan rayuan ramai 84 bekas pemain yang terbabit dalam aktiviti bola sepak. Setelah penilaian semula, FAM membatalkan penggantungan terhadap 84 individu yang terlibat, membenarkan mereka kembali aktif dalam aktiviti. Timbalan Presiden FAM, Datuk Seri Afandi Hamzah menyatakan bahawa FAM membolehkan 78 pemain kembali beraktif. Rakyat aktif dalam bola sepak di bawah kendalian FAM dan negeri, kecuali 6 pemain yang digantung seumur tahun. Jadi sekarang marilah kita berdiskusi tentang kesan-kesan skandal 1994 itu. Antaranya, imej bola sepak Malaysia tercemar di peringkat nasional dan antarabangsa. Buktinya, penulis jurnal The Fix Soccer and Organised Crime iaitu Declan Hill telah berpendapat bahawa if there was a gold medal for football match fixing, Malaysia would win it. Pernyataan ini telah menunjukkan tangkapan yang amat negatif dari mata dunia terhadap pasukan bola sepak Malaysia. Seterusnya, kesan kedua ialah prestasi pasukan kebangsaan merosot untuk beberapa tahun selepas skandal tersebut. Seperti carta yang ditunjukkan di slide ini, kita boleh nampak bahawa pasukan bola sepak Malaysia telah mengalami kejatuhan terbesar di tahun 1995 iaitu 1 tahun sahaja selepas skandal tersebut. Hal ini berlaku kerana beberapa pemain bola sepak seperti Azizul Abu Hanifah, Marjan P. Rawindran dan Roman Ragunathan yang merupakan pemain nasional pada masa itu telah digantung dari pasukan dan hal ini telah melemahkan keupayaan pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia. Selain itu, kesan-kesan skandal tersebut adalah terdapat kerjaya pemain yang berpakat telah musnah. Sebagai contohnya, selepas digantung dari pasukan nasional, pemain yang digelar legenda Selangor iaitu Malik Rahman terpaksa mencari rezeki di Selangor Tough Club selama 3 tahun selepas insiden ini. Akhirnya, kepercayaan peminat telah merundum kerana penyokong bola sepak tempatan telah menganggap pemain-pemain pasukan Malaysia itu menghilangkan integriti masing-masing dan mereka telah tidak mahu untuk menyokong pemain-pemain tempatan. Kesimpulannya, skandal bola sepak Malaysia 1994 telah menjadi contoh jenayah kola biru dan merupakan titik hitam dalam sejarah sukan negara yang memberi impak besar terhadap pasukan bola sepak negara kita. Terdapat lebih daripada 100 individu termasuk pemain, jurulatih dan pegawai terlibat dalam kegiatan rasuah yang menggugat integriti sukan bola sepak. Akibatnya, prestasi pasukan kebangsaan merosot teruk dan kepercayaan peminat hancur.
Walaupun tindakan tegas seperti penggantungan dan pemecatan diambil, kesannya masih terasa sehingga hari ini. Namun begitu, skandal ini juga menjadi titik tolak kepada reformasi penting, termasuk penambahbaikan dalam pengurusan dan kawalan terhadap rasuah. Yang paling penting, skandal ini memberi pelajaran besar tentang betapa seriusnya ancaman rasuah terhadap integriti sukan dan nilai-nilai murni dalam masyarakat kita. Terima kasih.